A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbil alamin. Sambungan kitab Hikam Ibnu Athaillah Sekandari, muka surat 42. Perkataan sambungan dia. Mana? Dan kata Yahya, dan katanya pula bawah tu okey. Lebih kurang 8 berbawah. Dan katanya pula 6 bawah tu ya. Bawah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumi fid darin amin. Dan katanya pula bermula wara' itu iaitu tiada harakah, tiada diam, melainkan Allah Subhanahu wa taala dalam harakahnya dan dalam diamnya. Maka apabila melihat ia akan Allah taala, maka hilanglah harakahnya dan diamnya, dan kekallah beserta Allah taala. Maka harakah itu tempat bagi orang yang dalamnya, seperti kata setengah mereka itu, tiada kulihat sesuatu melainkan kulihat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Maka apabila ia lihat akan Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah sesuatu itu. Itu di antara penghujung huraian daripada kata-kata hikam yang kita ulang-ulang semenjak beberapa minggu yang lalu. Belum habis lagi kita menghuraikan kata-kata hikam yang kita baca sebelum ini, iaitu kata-kata hikam yang menyebut ma basaqat aghsanu dhullin illa an badri tamak. Iaitu kata-kata hikam yang menyebut ma basaqat dhul, tidaklah memanjang, tidaklah bertambah-tambah kehinaan. Yang kita sebut dahulu, yang nama di kehinaan itu berbeza dengan pandangan kita dengan pandangan yang sebenar makna kehinaan. Yang kita sebut dahulu bahawa pada pandangan kebanyakan manusia, kehinaan itu adalah hina pangkat, hina pada sudut harta, hina disebabkan kita ini tidak dipedulikan oleh manusia. Itulah kepahaman kita terhadap kehinaan. Kenapa ni? Kenapa ni Wan? Kenapa ni makcik? Nampak sedih je. Entah tak ada siapa nak peduli lagi kata dia. Tak ada siapa nak nyongok pula. Habis hina rasa ada. Jadi bahasa kata hina tu sebab tak ada manusia nak mempedulikan kita. Tu faham kita. Kenapa sedih ni, cik? Kenapa? Entah dah tak ada pangkat lagi. Dulu masa ada pangkat mulia rasanya. Habis sekarang entah tak rasa mulia dah tak ada pangkat. Ini bahasa kita, yang nak boleh mulia itu besar pangkat kita. Yang nak boleh mulia itu banyak harta kita dah. Jadi tak boleh sebegitu selama-lamanya. Kita perlu menerima hakikat kemuliaan adalah kemuliaan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nama dia mulia adalah kemuliaan di sisi Allah, walaupun tidak mulia pada pandangan manusia. Ini yang kita nak terima.
Nak terima ini pun payah nak terima. Kejap terima, kejap tak terima balik. Kejap terima, kejap tak terima balik. Kita terjemahkan tu dengan perbuatan kita lah. Jadi apabila kita menerima bahawa yang nama dia hina, yang nama dia mulia adalah sesuatu yang dipandang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dengan makna yang lain lebih mudah, yang nama dia mulia adalah orang yang paling mulia di padang mahsyar nanti. Inilah orang yang hakikat kemuliaan yang sebenar. Walaupun orang tu punya pangkat yang besar, harta yang banyak, tapi di padang mahsyar dia berada pada tempat yang hina, maka tidak ada manfaat segala kemuliaan di dunia berbentuk harta, berbentuk pangkat dan sebagainya. Jadi kemuliaan yang sebenar adalah kemuliaan kita di padang mahsyar nanti. Jadi bermaksud kemuliaan yang sebenar adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah makna kehinaan. Maka disebut dalam kitab hikam sebelum ini, kehinaan yang berbentuk sebegitu dia akan bertambah-tambah hina pada diri kita dalam keadaan kita tak sedar. Setiap hari kita bertambah hina, setiap hari kita bertambah hina pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa punca bertambahnya hina? Daripada benih tamak. Min badri tamak. Badar adalah benih tamak. Maka kata Ibnu Athaillah Sakandari, siapa Ibnu Athaillah Sakandari? Ibnu Athaillah Sakandari adalah seorang ulama yang memahami bab kebatinan, yang memahami bab kebatinan hati manusia, sehingga disebut oleh gurunya Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi yang kita baca manaqib pada malam tadi. Sayyidi Abu Abbas Al-Mursi adalah merupakan khalifah kepada Imam Syazili radhiyallahu anhu. Dan Imam Syazili menasihatkan murid-murid dia selepas ketiadaan dia, maka mulazamahlah kepada Sayyidi Abu Abbas Al-Mursi. Dan Ibnu Athaillah Sakandari, ulama yang besar di Al-Azhar sana, ulama yang besar pada syariat, dan ulama yang besar pada sudut hakikat dia. Maka guru dia Sayyidi Abu Abbas Al-Mursi memuji murid dia, iaitu Imam Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang kitab hikam. Maka guru dia mengatakan, engkau ini alim dua mazhab. Engkau ini wahai Ibnu Athaillah, kami ini adalah seorang yang alim dua mazhab. Adapun yang dimaksudkan oleh guru dia alim dua mazhab, bukan dia alim mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Ada orang tu dia alim dua mazhab. Oh, mazhab Syafi'i pun dia alim, mazhab Maliki pun dia alim. Ada orang tu dia alim mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi pun dia alim. Kalau orang belajar di Universiti Al-Azhar, dia akan belajar dua-dua. Belajar fiqh Syafi'i, dia belajar juga fiqh Hanafi. Tapi dimaksudkan gurunya alim dua mazhab ini bukan dimaksudkan mazhab fiqh, tetapi dimaksudkan oleh gurunya mazhab pertama adalah mazhab zahir. Jadi dimaksudkan mazhab zahir, dia faham tentang syariat, dia faham tentang fiqh. Mazhab pertama adalah mazhab zahir yang selalu disebut oleh ulama ilmu zahir, ilmu zahir. Bermaksud ilmu zahir adalah ilmu fiqh. Ibnu Athaillah seorang ulama yang mahir dalam bab fiqh. Dan satu lagi dia alim tentang batin, tentang hati, hakikat hati manusia, ataupun dia mahir tentang ilmu hakikat. Ilmu hakikat. Maka guru berkata engkau alim dua mazhab. Maka memang dilihat oleh para ulama tidak ada kitab yang begitu sempurna membahaskan soal kebatinan. Tidak ada kitab yang lebih sempurna membahaskan soal selok belok hati. Kitab yang bicarakan tentang perjalanan seseorang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab yang menceritakan tentang penyakit-penyakit hati daripada permulaan sehinggalah sampai orang yang usul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala nasihat, panduan dan sebagainya. Tidak ada kitab yang lebih sempurna berbanding kitab hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Maka kata-katanya yang begitu padat,
maka dihuraikan oleh para ulama yang ramai. Maka Ibnu Athaillah Sekandari adalah seorang ulama yang mahir dalam bab kebatinan ataupun dalam bab hati, kerohanian. Bahkan pernah kita menceritakan tentang betapa hebatnya Ibnu Athaillah Sekandari. Sudah pastilah beliau tergolong di kalangan para aulia ila salihin. Di antara karamah yang zahir pada beliau iaitu kisah murid kepada Ibnu Athaillah Sekandari, Syekh Kamal Humam, seorang ulama besar di Al-Azhar. Ketika mana berziarah ke makam Ibnu Athaillah Sekandari, maka dia membaca di sisi makam dia surah Hud. Surah Hud lah. Dia baca surah Hud sampailah pada ayat wa minna syaqiyyun wa sa'id. Wa minna syaqiyyun wa sa'id. Iaitu ayat yang menyebut bahawa di kalangan manusia nanti di padang mahsyar itu ada yang syaqiyun, ada yang celaka nasib dia. Wa sa'idun, ada yang bahagia. Ada baca ayat tu sampailah ayat yang menceritakan bahawa manusia di padang mahsyar nanti ada yang syaqi. Syaqi ni celaka nasib dia. Bermaksud celaka nasib dia dalam keadaan sengsara, dalam keadaan azab di padang mahsyar. Wa sa'idun, dan ada yang bahagia. Tiba-tiba sampai ayat tersebut keluar suara daripada makam tu. Kita kalau ziarah kubur, keluar suara tu balik. Mencanak balik. Kenapa balik pula? Bersuara kubur tu. Jadi keluar suara daripada kubur. Ibnu Athaillah Sekandari, apa kata dia? Ayat tu menceritakan tentang manusia di padang mahsyar nanti ada yang celaka, ada yang bahagia. Maka kata Ibnu Athaillah Sekandari, orang yang mengikut jalan kami tidak ada yang celaka. Keluar suara daripada kubur tu. Orang yang ikut jalan kami tak ada yang celaka, kata dia. Masya Allah, orang yang ikut manhaj dia, orang yang ikut madrasah dia, orang yang memahami hikam yang ditulis, dan kita berusaha untuk mengikut madrasah dan manhaj dia, tujuan dan sebagainya, maka tidak ada yang celaka. Masya Allah. Jadi selepas itu Al-Imam Kamal Humam, Syekh Kamal Humam, ketika mana beliau sakit, maka diwasiatkan anak murid dia pula. Wasiat dia, kalau aku meninggal dunia, kau tanamlah sebelah makam Ibnu Athaillah Sekandari ini. Maka terbukti selepas dia meninggal, dikebumikan sebelah itu. Jadi kalau orang pergi Mesir, ziarah makam Ibnu Athaillah Sekandari, ziarah juga kepada makam Syekh Kamal Humam. Jadi Masya Allah. Jadi Ibnu Athaillah Sekandari ulama yang hebat. Maka di antara kata-katanya dalam bab kehinaan, yang kita sebut kehinaan yang sebenar adalah kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya ma basaqat aghsanu zul. Ma basaqat, tidak akan berpanjangan, tidak akan bertambah-tambah kehinaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala illa an badri tama', kecuali dengan benih-benih tamak yang ada daripada diri seseorang. Masya Allah. Kemudian dihuraikan sebelum ini, tamak itu ada dua. Satu tamak pada awam, satu tamak pada ahli khawas. Kemudian disebut bahawa maksud tamak di sini adalah sifat mazmumah yang berlawanan kepada sifat yang mahmudah. Sebab setiap sifat mazmumah, setiap sifat tercela yang ada pada diri seseorang, dia ada sifat lawan dia yang terpuji. Setiap sifat tercela yang ada pada diri seorang, dia ada lawan dia. Lawan dia terpuji. Contoh sifat tak elok, sifat pemarah, lawan dia penyabar. Sifat apa lagi dia? Sifat kodokut, mazmumah, dia ada sifat lawan dia yang terpuji, pemurah, dia kata.
Begitu juga tamak. Maka dalam sifat tamak ini ulama meletakkan lawan pada tamak itu wara'. Maka lawan pada sifat tamak adalah sifat wara' katanya. Kemudian dihurai, kalaulah sifat tamak itu sifat yang terkeji yang menyebabkan kita jadi hina, jadi lawan daripada tamak itu adalah wara'. Jadi bermaksud sifat wara' ini boleh menyelamatkan kita menjadi hina. Boleh menyelamatkan kita jadi hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan dia, apa makna wara'? Maka ulama mengatakan wara' itu ada dua makna. Satu makna pada sudut awam, satu lagi makna pada sudut ahli khawas. Jadi kita nak mana? Kita pulang. Macam kita puasa Ramadan, ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Jadi kita nak puasa yang mana? Entahlah, pokok di situ yang penting buku orang semua ada. Dia apa kira bona ada kata-kata. Yang penting buku orang kromo ada. Jadi kita pulanglah maknanya. Jadi ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Begitu juga wara'. Wara' itu ada dua. Satu wara' awam, satu wara' khawas. Masya-Allah, wara' yang awam pun tak teramal kita. Wara' pada kepahaman awam sebagaimana yang ditarifkan dalam kitab-kitab fiqh, iaitu meninggalkan syubhat. Wara' pada penghuraian awam meninggalkan syubhat. Ada makanan yang halal, ada makanan yang haram, yang tengah-tengah ni syubhat. Syubhat ni tak pasti halal ke haram, halal ke haram. Jadi halam. Ada dua kan. Ada halal ke haram, entah halal pun tidak, haram pun tidak. Jadi tengah-tengah halam. Ya. Jadi ada orang yang ambil jelah tak jelas haram dia. Ada ambil macam tu kan. Ada orang dia tinggalkan yang syubhat. Yang pasti halal saja dia nerima. Maka orang sendiri dikata orang yang wara'. Ya. Jadi wara' ini adalah wara' pada pentarifan awam. Maka wara' yang lebih lagi khawas. Mana darajat wara' yang lebih khawas. Jadi bila wara' yang lebih khawas, kemuliaan dia lebih istimewa. Lebih istimewa khawas, lebih istimewa dia punya kemuliaan dia. Maka kita dah baca sebelum ini, wara' yang lebih khawas itu apa kita sebut ni? Iaitu wara' yang lebih khawas itu bahawasanya keyakinan mereka itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kebergantungan hati seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hatinya tidak mencintai yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini wara' yang lebih khusus makna dia. Jadi bermaksud wara' ahli khawas adalah dia menjaga hati dia daripada cenderung kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang dicapai dalam madrasah tasawuf. Inilah yang dicapai, yang dicari dalam madrasah tarekat, dalam madrasah tasawuf. Inilah yang dicari tujuan orang bertarekat, tujuan orang bertasawuf. Untuk apa? Untuk mencapai derajat wara' yang khas ini. Apa tujuannya? Supaya hati dia tidak berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuannya. Supaya hati kita mengenali, supaya hati kita mencintai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bila hati kita cenderung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selesai masalah. Jadi masalah kita hidup ini, hati kita tidak cenderung pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Hati kita cenderung kepada yang lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sepatutnya masalah yang berat pada kita, yang patut kita fikirkan, yang untuk kita peningkan kepala kita. Kita risaukan hati kita yang tidak cenderung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadikan tujuan hidup kita itu. Yang lain itu kita kata sekadarnya saja, makan, minum dan sebagainya, sekadar saja itu untuk kita hidup di dunia. Bukan itu tujuan kita untuk hidup di dunia. Tujuan hidup kita di dunia untuk pastikan hati kita ini tidak cenderung kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok setuju kita tentang itu, maka kita berada dalam madrasah tasawuf, kita berada dalam madrasah tarikat. Itu tujuan dia. Bukan nak terabang, bukan nak qabal dan sebagainya. Tak ada. Nak terabang baik apa? Burung nak terabang, biar dia terabang. Kita nak terabang baik apa? Tujuan kita hanyalah untuk memastikan hati kita tidak cenderung kepada yang lain. Itu yang menghantui kita setiap hari sebenarnya. Penyakit kita itu. Selepas kita dah melaksanakan solat, kita telah melaksanakan ibadat puasa, tak pernah tinggal, berlebih-lebih puasa Isnin Khamis, Selang Khamis. Salat kita tak tinggal, tambah lagi solat sunat, Quran kita baca, macam-macam, bersedekah sudah, semua sudah. Bagi orang yang tak fikir panjang, dia rasa dah selesai dah. Macam mana beramal? Masa dah selesai dah, banyak bona dah rasa dah. Dah banyak bona dia rasa. Tak. Jadi ulama tasawuf dia melihat kecenderungan hatinya ke mana. Jadi bila ada cenderung yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu menafikan wara'. Menafikan wara'. Bila menafikan wara', kita jadi apa? Kita jadi tamak. Bermaksud orang yang terpikat kepada selain daripada Allah, orang itu adalah orang yang tamak. Oh, kita sangka orang tamak ni berebut makan, dia tu sah tamak. Kalau makan 2 pinggan, orang sepinggan dia. Jadi kita anggap dia tamak. Kau macam mana? Saya tak ada, saya sepinggan yang makan. Jadi saya tak ada tamak tu. Apa lagi? Jadi pada sudut pandangan ahli khawas, kecenderungan hati kita kepada yang lain daripada Allah, maka itu nama dia tamak. Maka tamak itu menyebabkan kita jadi hina. Jadi kita tak sadar kita ini hina, sekadar kita ada sifat tamak, iaitu sekadar kita ini ada kecintaan yang lain daripada Allah, maka kita itu dinamakan tamak dan layaklah kita dihina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak buat itu kita kata? Hati kita ini terikat dengan dunia, hati kita terikat dengan harta, hati kita terikat dengan manusia. Yang namanya mujahadah, maka itulah nama dia mujahadah kita kata. Selepas kita faham, kita mujahadah. Kalau tak faham, kita tak mujahadah. Anak-anak kita yang belajar dekat sekolah, kalau dia tak faham makna kejayaan dalam pelajaran, tak ada dia baca buku dah. Baik apa baca buku, baik tengok TV. Baik apa baca buku, baik main. Puailah mak ayah dia baca buku, yang risau mak ayah. Mak kalau risau, mak nak pergi risau. Anak tak risau. Sebab apa? Dia tak faham makna apa yang nak dicapai. Tapi kalau anak-anak faham makna, oh kono ni, kono belajar, kono berjaya, maka dia kena rajin, dia mujahadah. Orang tak baca buku, dia baca buku. Orang tak buat latihan, dia berlatihan. Orang elok baca, tengok TV, dia mujahadah. Kenapa dia sanggup mujahadah? Sebab dia faham apa yang dia nak capai. Orang berniaga, Masya Allah, kuat tu berniaga daripada pagi sampai petang. Ahad pun berniaga. Kuat betul, kita cubalah berniaga. Sebulan yang lepas kita tak terdaya lah. Kita kata, dah lah, cukuplah pencen dah. Dah ada pencen, nak berniaga lagi. Berniaga lama dah lama. Makna tak kuat dia punya apa yang dicapai. Ada. Begitu juga kita. Kita tak faham sesuatu yang kita nak capai, ataupun dengan makna yang lain kita tak tahu nilai qadar makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Kita tak tahu qadar mencintai Allah Ta'ala itu bagaimana kemuliaan dia, bagaimana derajat dia, bagaimanakah tuntutannya. Maka tak mampu kita nak mujahadah. Itu yang kita beramal. Malah dah, lalap dah lah kita kata. Nak apa lagi? Semayang sudah, apa sudah kita kata. Tak payahlah kita kata. Tak faham kita makna ma'rifatullah. Tapi kalau kita memahami, Masya Allah, kita melihat hati kita ni sentiasa cenderung kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memahami ini merupakan satu kehinaan bagi kita di akhirat nanti. Tak hina ke kita kalau di dunia ini kita memilih untuk mencintai yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di padang mahsyar kita nak terhegeh-hegeh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak malu ke kita? Di padang mahsyar ni baru kita nak mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru nak kita meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di dunia kita memilih untuk hati kita cenderung pada yang lain. Tak malu ke kita? Insya-Allah kita kata. Jadi di dunia ni mujahadah, sebab nafsu kita sentiasa mengajak hati kita supaya tertarik kepada yang lain, terpikat kepada yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang diri kita, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan dah sebut dah. Kita je buat dengar tak dengar, buat tak reti, buat tak faham, buat tak penting bagi kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut zuyyina lin-nas hubbus syahawat. Manusia itu dihiasi dirinya dengan cinta kepada syahwatnya, minan nisa'i wal banin, kepada anak dan isteri, wal qanatiril muqantarah, harta yang berbondong-bondong, minadh dhahabi wal fiddah, daripada emas dan perak, wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda yang tangkas. Zaman Nabi mereka berbangga-bangga dengan kuda-kuda yang tangkas. Kita berbangga-bangga dengan kenderaan-kenderaan dan sebagainya. Wal an'ami wal harth, suka pada binatang ternakan, dapat duit. Wal harth, suka pada pertanian dan sebagainya. Bukan kita mengatakan itu sesuatu yang haram, tidak. Bukan kita mengatakan anak isteri itu haram, bukan kita mengatakan harta itu haram, tapi semua itu fitnah kepada hati kita. Semua itu menyebabkan hati kita meninggalkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalah dia. Bukan harta itu haram, bukan anak itu haram, bukan isteri itu haram, tapi jadi fitnah kepada kita sehingga kita meninggalkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermaksud masya-Allah, kita rasa nikmat dengan anak kita, kita rasa nikmat dengan isteri kita, kita rasa nikmat dengan harta kita. Tetapi dengan Allah kita tak rasa nikmat pun. Kita rasa terseksa dengan Allah Ta'ala. Patut ke macam tu kita kata? Memang tak patut. Dengan anak kita, masya-Allah, rasa nikmat kita. Dengan harta kita rasa nikmat kita. Dengan rumah kita, dengan kereta kita rasa nikmat. Dengan Allah kita rasa terseksa. Tak jahat ke tu? Jahat hati kita. Allah Ta'ala tak tahu ke? Allah Ta'ala tahu hati kita. Masya-Allah kita kata. Bermaksud hati kita berpenyakit. Maka wara' ahli khawas yang dimaksudkan di sini, iaitu memastikan hati kita itu tertambat, terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dikatakan bahawa, dan katanya pula bermula wara', tambahan lagi. Sebelum ni dah sebut dah di atas tu. Dan katanya pula bermula wara' itu tiada lintas rezeki dalam hati. Bermaksud tidak bimbang tentang rezekinya. Dan di bawah yang kita baca pada malam ini, katanya pula bermula wara' itu iaitu tiada harakah. Masya-Allah dia kata. Ini golongan, bermaksud golongan yang kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh ke kita jadikan hati kita kuat cinta kepada Allah Ta'ala? Boleh. Dan Allah Ta'ala mengalu-alukan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, kalau persoalan, ya Allah,
Boleh tak aku mencintai engkau ya Allah dengan secinta-cintanya Allah? Boleh, kata Allah Taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Macam kita tak ngabanglah, tapi itulah bahasa dia. Wahai harta, boleh tak aku mencintai engkau? Boleh, kata dia. Kita pun cintalah kepada harta kita. Wahai dunia, boleh tak aku cinta kepada engkau? Boleh, kata dunia. Kita pun mencintai dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut orang mukmin itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi dalam Al-Quran Allah Taala ada menyatakan sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin yang berjaya, sifat orang betul-betul mukmin, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada tak ke kita? Kalau tak ada ke kita, jadi mukmin yang macam mana dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Taala menyebut walladzina amanu, adapun orang beriman itu sifatnya asyaddu hubban lillah, sifatnya bersangatan kasih kepada Allah. Allah Taala menyebut tentang sifat orang mukmin itu walladzina amanu, dan orang yang beriman itu sifatnya macam mana? Asyaddu hubban lillah, bersangatan cintanya kepada Allah. Kepada Allah Taala itu bersangatan cinta. Yang lain dia cinta juga, suka juga makan dan sebagainya, tapi kepada Allah itu bersangatan cintanya. Ya ke macam tu kat kita? Tak pula. Kepada Allah Ta'ala tu kita biasa-biasa saja cinta kita kepada Allah Ta'ala. Kat lain tu ria-ria kata-kata. Jadi ini makna kata masalah yang ada pada kita, apakah kita redha keadaan kita sebegitu? Apakah kita redha kehidupan kita di dunia ini yang hanya sekali, bukan dua kali. Kehidupan kita di dunia adalah sekali. Dengan arti kata kematian kita hanya sekali. Lepas kita mati, tak akan ada boleh balik ke dunia untuk memperbetulkan keadaan, tak ada. Jadi kita nak mati kita ni macam mana? Terpulang. Jadi alangkah baiknya, alangkah mulianya seseorang yang diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghasilkan agar hatinya dapat mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan darajat yang begitu sempurna. Disebut dalam doa bihadzin wafirin, mendapat habuan yang banyak tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh berangan macam tu jadi tak. Laisal imanu bitamanni. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisal imanu bitamanni. Iman tu bukan angan-angan sahaja. Tapi iman tu ma waqara fi qalbi wa saddaqahu bil amal. Iman itu sesuatu yang datang dalam hati kita dan dibuktikan dengan amal. Bermaksud nak mencintai Allah tak boleh pajam colik dah tak. Sesuatu yang datang ke kekuatan hati kita dibuktikan dengan amal. Mujahadah, beramal, mujahadah. Masya Allah, ya. Maka sehingga orang yang menjaga hatinya ini, sebab kita ni Masya Allah, ya, yang bermaksud ni lemah kan, ya. Balikkan kita boleh muhasabah lah sebelum tidur, ya. Sempurna kita baca kitab hikam, balikkan kita muhasabah. Apa muhasabah kita dalam muhasabah malam ini? Kita muhasabah minggu ni, bulan ni, apa yang kita risau pada diri kita, apa yang kita nak jaga. Sudah pasti yang kita jaga dah paut kita. Tambah bulan Syawal lah pula kan, hari-hari sambut raya. Nak hujung ni sampai terlepeh Syawal pun sambut lagi. Kita faham dah bila sambut raya maksudnya makan. Tak ada sambut raya doa selamat lepas balik dah. Datanglah rumah saya sambut raya. Betul datang lah. Lepas tu buat beratib, doa selamat, dah baliklah. Mana ada ketupat tak ada. Oh ini sambut raya. Apalah sambut raya lah. Kita dah sebulan Ramadan, kita nak gembira kita dengan bertasbih ya. Tu kan sambut raya tu dah. Habis raya mesti dah ada lomang dah ketupat gitu. Jadi bermaksud Masya Allah, kita menjaga perut kita dengan sempurna. Apakah kita menjaga hati kita dengan sempurna? Kita tak jaga hati kita dengan sempurna. Ya, jadi kita perlu jaga hati kita dengan sempurna.
Jadi ada orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjaga hati, dia mengislahkan hatinya dengan yang terbaik, bermaksud islahkan hati dengan terbaik, bermaksud jalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sehingga golongan ini sampai mencapai warak yang paling tertinggi. Maka katanya pula bermula warak itu iaitu ini warak yang paling tinggilah maksud kata. Iaitu bermula tiada harakah, tiada diam. Bermaksud harakah ni kita bergerak. Sekarang kita duduk, mana sebentar lagi kita bangun. Bermaksud tidak adalah duduk kita bangun, kita berjalan, kita berbaring, kita tidur, kita diam, kita bercakap kita. Ni sampai peringkat begini dah. Mana ada seseorang yang mana kehidupan dia itu tidaklah dia duduk, tidaklah dia berjalan, tidaklah dia berdiri, tidaklah dia berbaring, kecuali apa? Maka dia kata bermula warak iaitu tiada harakah, tiada pergerakan, tiada diam, melainkan Allah Subhanahu wa taala dalam harakahnya. Bermaksud dia mengingati Allah dalam tindak tanduknya. Dengan erti kata apa maksud segini? Dengan erti kata hatinya sentiasa ingat kepada Allah, itu maksudnya. Macam omak kerinduan kepada anak, macam uwan rindu ke cucu dia nak ada cucu dan seorang tu rindu bona rasa ketika mana seseorang merindui seseorang, kuat ingatan dia. Apa berlaku pada seorang tadi? Tidaklah dia berjalan, tidaklah dia bergerak, kecuali ingat kepada orang yang diingat itu. Masa dia masak, meleleh mata apa meleleh pula tengah masak, tengoklah ikan tu kau angui, entah teringat ke anak gitu. Tengah menggoreng ingat, tengah duduk ingat, tengah berbaring ingat, datang kau suara pun ingat. Tak dapat dah ke mana pun, setiap pergerakan, setiap diam ingat. Kenapa? Terlampau cinta pada dia. Itu maksud tidaklah dia bergerak diam, kecuali dia melihat kepada seseorang yang dicintai. Begitulah diumpamakan seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, kuat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia bergerak, tidaklah dia duduk, tidaklah dia diam, tidak boleh kecuali melihat Allah padanya. Bermaksud dia mengingati Allah Subhanahu wa taala pada segala pergerakannya. Masya-Allah. Bermaksud orang ini telah menjaga hati dengan sempurna. Hebat orang yang macam ni. Macam orang hebat jaga parut dia kan. Untung betul dia tu parut dia. Pagi rumah tu buka, tengah hari tu buka, malam tu buka. Hanyang betul pun semua masuk dalam parut dia. Kan? Beruntung dia. Begitu juga orang yang mendapat hati yang sempurna. Beruntung. Inilah orang yang paling beruntung. Inilah orang yang paling berjaya di akhirat nanti, kita kata. Selain daripada kita melakukan ketaatan. Sebaliknya kita biarkan hati kita ini rosak dan sebagainya. Maka ini warak yang tertinggi. Tidaklah dia harakah, pergerakan, diam, dia melainkan Allah Ta'ala dalam harakahnya. Bermaksud mengingati Allah dalam pergerakannya. Dan dalam diamnya. Diam pun ingat Allah, bergerak pun ingat Allah. Adakah Tuhan suruh? Memang Tuhan perintah pun. Kita ya tak terbuat. Ada tak Tuhan suruh? Memang Tuhan suruh pun. Apa Allah Ta'ala sebut? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa idza qudiyatis Allah Ta'ala sebut apabila engkau telah selesai menunaikan salat, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Selepas engkau menunaikan salat, dalam Quran sebut ingatlah kepada Allah. Selepas engkau salat, Tuhan sebut dalam Quran, selepas engkau salat ingatlah Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Bermaksud Allah telah perintahkan, ada perintahnya. Jadi Allah telah perintahkan kita selepas engkau dah salat, ingatlah Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Manusia tak lepas di keadaan ini. Sama ada dia berdiri, berjalan pun berdiri, sama ada ketika duduk atau berbaring. Tak ada manusia tergantung, tak ada. Nak menggambarkan Allah Ta'ala perintahkan, ingat Allah sepanjang masa. Kita yang tak terbuat. Sebab kita memilih untuk ingat benda yang lain, banyak lagi kita nak ingat, kita kata.
Tak ada dengan Allah Ta'ala ada tujuan. Apa itu bahasa kita lah. Maka sehingga wara' ia ini tidaklah dia bergerak, tidaklah dia diam, melainkan dia melihat ia akan Allah. Melihat Allah bermaksud ingat Allah. Melihat Allah bermaksud kita ingat kepada Allah, itulah penglihatan kita kepada Allah. Maksud hati kita melihat pada Allah. Bila kita ingat Allah, kita melihat pada Allah. Jadi hati kita melihat Allah ikut qadarnya. Ada yang jelas, ada yang samar, ada yang samar-samar, ada yang hati melihat Allah sejelas-jelasnya. Hati yang melihat Allah dengan sejelas-jelasnya dinamakan dengan musyahadah. Hati yang melihat Allah Ta'ala sejelas-jelasnya, maka itu orang yang tenggelam dengan kebesaran Allah, tenggelam dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang lain daripada Allah dipandang kecil. Bermaksud orang itu telah melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila melihat ia akan Allah Ta'ala dalam hatinya, maka hilanglah harakahnya. Mana naik setingkat lagi. Naik setingkat lagi. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala teramat menginginkan kita berbanding kita menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersangat ingin kepada kita berbanding kita ingin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan syarat. Syarat ni mesti kita ada keinginan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermaksud ada sedikit keikhlasan kita ingin kepada Allah, Allah Ta'ala menginginkan kita. Dengan perumpamaan yang lain, contoh perumpamaan yang lain lah kita kata. Ni seorang nenek, Wan ni, cucu banyak ni. Ramai cucu Wan, ada 10 orang cucu Wan ni masya-Allah, bukan main penyayang Wan ni. Mana-mana cucu dia datang dipeluk dan dia tersangat ingin memeluk cucunya, Wan ni tadi. Tapi dengan syarat mesti cucu tu datang. Dia tak ada mana, mesti ada tanda-tanda cucu tu nak datang ke Wan dia lah. Dalam ramai-ramai tu ada cucu macam nak datang, saya tengok berhenti depan tu main guli di sana. Seorang lagi macam nak datang. Wan dia tunjuk gulu-gulu nak datang lah. Wan dia pun campak gulu-gulu kat depan tu, lalu dikojai gulu-gulu tu, bukan dikojai Wan gulu-gulu dia nak ke sana. Mula dia tunjuk lah, dah datang cucu ni. Jadi Wan dia nak peluk mana ada cucu ni. Tapi Wan dia nak test, dia nak gulu ke nak Wan dicampaknya gulu. Maka cucu dia kok aja gulu. Dia tak andak. Aja dia. Tiba-tiba dalam ada seorang cucu dia datang. Slow je datang Datang. Dia tak berapa berio benar, tapi adalah dia nak kepada Wan tadi. Jadi dalam ramai tu dia ni memang nak datang ke Wan jadi dia baru datang. Jadi bila Wan dia tengok cucu ni betul-betul nak datang kepada Wan pun tarik tangan cucu tadi, mari sini. Dia kata bukan dipeluknya oleh Wan dia. Sebab cucu ni dia nak ke Wan tetapi Wan dia lebih nak kepada cucu tadi. Tapi dengan syarat cucu tadi memang nak ke Wan Jadi sebelum sampai cucu tu bergerak perlahannya. Tapi Wan tak sabar, tahu dia pegang tangan cucu tadi, tariknya tangan cucu tadi, maka dipeluk oleh. Maka cucu datang kepada Wan dengan dengan tarikan Wan dengan pelukan Wan Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin lihat kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tersangkut pada harta, tersangkut pada segala-galanya. Sehingga ada beberapa hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita apa tadi? Kita memastikan kita mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap bergerak kita, berdiri kita jaga hati kita. Masya-Allah, mujahadah bukan semudah itu kita kata. Mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap perbuatan kita, setiap gerak-geri kita. Okey.
Sehinggalah ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap gerak gerinya, berdirinya, berjalannya, dia mengingati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala orang tadi ke hadrat dia, ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut ketika itu dia tidak melihat lagi harakahnya, dia tidak lagi melihat lagi perbuatannya, dia tidak melihat lagi berdirinya, duduknya, sebab ditarik oleh Allah Taala ke hadrat dia. Tinggal segala yang ada pada kita, harakah kita, diam kita dan sebagainya. Masya-Allah. Allah tarik kita, Allah Taala sempurnakan kita. Maka dikatakan orang ini, maka hilanglah, dan apabila melihat ia akan Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah harakahnya, bermaksud hilanglah perasaan kepada dirinya. Dia tidak melihat kepada harakahnya. Maka hilanglah harakahnya, dia diamlah diamnya, berdirinya, duduknya, dan kekallah ianya bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka harakah itu tempat bagi orang yang dalamnya seperti yang kata setengah mereka itu tiada. Sehingga inilah ungkapan yang tersebut dalam kitab-kitab tasawuf, Allah yang sempurna makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga doa yang kita baca dalam doa Ibnu Mashis yang kita baca, waghriqni fi aini bahril wahdah, ya Allah, tenggelamkan hati aku ini ya Allah dalam lautan tauhidmu ya Allah. Jadi doa ni doa yang bagus sebenarnya. Ibnu Mashis ni doa yang bagus. Jadi bila kita minta, Allah Taala akan berikan asbab untuk kita sampai. Sebagaimana kita minta syurga, Nabi suruh kita minta syurga. Bahkan Nabi mengatakan, idza sa'altal jannah fas'alil firdaus. Nabi mengatakan, sekiranya engkau ingin minta syurga firdaus. Masya-Allah, besarnya syurga, tingginya syurga kita minta. Jadi apa maksud kita minta syurga? Bermaksud bila kita minta syurga, bermaksud kita minta kepada Allah berikan kita hidayat supaya kita beramal soleh dan menyampaikan kita syurga. Itu maksud dia. Bukan maksud minta syurga lepas itu lolap dah. Macam tu juga kita minta, ya Allah, berikan aku kejayaan dalam peperiksaan, ya Allah, berikan aku kepandaian pelajaran, ya Allah. Apa maksud kalau kita berdoa, ya Allah, pandaikan aku dalam, apa maksud kepada Allah, ya Allah, berjayakan aku dalam belajar? Bermaksud supaya Allah Taala berikan kita kerajinan dalam belajar supaya kita berjaya dalam PAS. Itu maksud dia. Tak ada makna kalau kita ya Allah, beri aku berjaya lepas tu lalap. Lah, kau tak baca buku kau? Dah doa dah tadi. 3 masjid baca Yasin dah. Masjid Al-Falah, surah Al-Falah, pondok dah baca. Lepas tu lalap jelah. Begitu maksud dia. Bila kita minta sesuatu, bermaksud Allah Taala berikan asbab untuk mencapai sesuatu. Bila kita minta syurga, bermaksud jalan-jalan ke syurga. Begitu juga dalam salawat Ibnu Mashis, bila kita minta waghriqni fi aini bahril wahdah, ya Allah, tenggelamkan aku dalam lautan tauhidmu, hatta la ara wa la asma'a wa la ajda wa la hisab, sehingga aku tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasa kecuali dengannya. Jadi bila kita minta itu, bermaksud supaya Allah Taala dorongkan kita kekuatan untuk kita beramal, untuk kita berzikir, untuk beristiqamah, sehingga Allah Subhanahu wa taala buka hijab pintu hati kita sehingga kita melihat kepada tauhid tersebut. Itu maksud dia. Bukan sekadar kita doa lalap tak. Mesti ada tindakan selepas itu. Kalau tak ada tindakan, mesti ada sesuatu yang tak betul. Doa minta pandai, apa itu lalap. Doa minta pandai, doa tak pandai, lepas tu tak baca buku. Mesti ada satu benda yang salah. Jadi kalau berdoa mesti ada tindakan. Ya Allah, beri saya rezeki yang banyak, ya Allah. Ya Allah, beri saya kekayaan. Allah lepas tu berniaga, buka pukul 8, pukul 9 dah balik. Malih dah. Tak nak dah. Dah malam tadi dah doa dah. Tak jadi. Jadi sehingga orang ini dikatakan, tiadalah aku lihat kata-kata yang masyhur, mereka mengatakan, tidaklah aku lihat sesuatu melainkan aku melihat Allah dalamnya. Ada kata-kata, kecuali aku melihat Allah dalamnya, sebelumnya dan selepasnya. Tidaklah aku melihat kepada sesuatu
kecuali aku melihat Allah sebelumnya, dalamnya, selepasnya. Dia menggambarkan hatinya sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya, tiadalah aku lihat sesuatu melainkan kulihat Allah dalamnya. Maka apabila ia lihat akan Allah, maka hilanglah sesuatu itu. Mana dengan makna yang lain, kalau hati kita ini bona-bona melihat kepada Allah, pasti lenyap yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih lagi ada yang lain, bermaksud hati kita belum bona-bona melihat pada Allah Subhanahu wa taala, ataupun hati kita belum bona-bona lagi tenggelam ingatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Allah 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 Sidi Allah 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 Al-Azim Allah Ya Murid Allah Na'id لك قول صغار